high-tech, Cikgu Bat, lepas tu Sanusi. Ada kau nampak orang-orang lain yang tahu bagaimana tata kelola ni yang nak rakit benda ni? Benda bodoh lah korang nak jadikan sentimen. Kita nampak PN aja main benda ni. Kan? Jenis tak reti undang-undang ke apa-apa, aku tak tahulah. Kan? Jadi itulah mereka ni hanya nak cari salah, tetapi sekarang ni tadi petang pun saya tengok terpekik-pekik. Tak tahulah buat live terpekik-pekik apa. Okay, dan dia sebenarnya, Sanusi ni dia seorang yang sasau dan tandus moral politik sebenarnya. Moral pun tak ada sebagai pemimpin, bayangkanlah. Dan ucapan Sanusi ni dalam satu ceramah di Selangor baru-baru ni, dia menunjukkan bahawa beliau ni sasau serta ketandusan moral politik dan juga idea. Dan percubaan sekali lagi nampak untuk mengalih fakta, iaitu fakta sejarah dan fitnah berbentuk serangan peribadi terhadap PMX adalah kita nampak bukti jelas bahawa beliau tidak layak untuk menjadi pemimpin. Dalam masa yang sama, mempamer nilai akhlak dan moral yang tinggi kepada khususnya penyokong-penyokong dan juga orang ramai, khususnya orang atas pagar. Okey, jadi tindakan penafian, penyelewengan fakta dan saranan yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan dalam pembentukan kerajaan perpaduan hari ini dan singgungan ke atas pelantikan MB Selangor itu sendiri adalah merupakan satu penderhakaan yang nyata lah yang dibuat oleh seorang pemimpin PAS ini. Jadi tapi kalaulah itu dibuat oleh pemimpin PH dan UMNO, saya rasa dah ke Padang Merbuk ataupun dah berkumpul depan istana tu buat-buat dia mereka ni kan. Jadi fitnah yang dilemparkan terhadap PMX di khalayak umum, diorang ni tanpa segan silu dengan jauh tersasar daripada akhlak Islam yang sepatutnya dijelmakan, thank you Syam, oleh pemimpin parti yang memperjuangkan dasar Islam tu sendiri. Jadi korang boleh nilai sendiri pemimpin bagaimana yang korang nak lantik nanti. Jadi kalaulah korang ni rasa korang nak pemimpin yang sentiasa memaki hamun, mencela, pilihlah Sanusi, tak ada masalah. Dan pemimpin yang tak ada reti buat kerja ni hanya tahu cari gaduh orang je, sampai bila? Sampai bila? Kan? Sampai bila kita nak berkeadaan dengan menyokong orang-orang yang bukan ahlinya. Maksud saya bukan ahlinya adalah dia ni tak layak pun jadi pemimpin. Dia angkat sebagai pemimpin. Okey. Sekarang ni harapan WN dalam PRN ke-15 ini, PRU 15 dari peringkat DUN PRN ini, harapan WN umum 5 tekad untuk Selangor dan pengerusi Harapan Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari melancarkan tawaran kita Selangor pada 31 Julai 2023 dan tawar 5 tekad untuk 5 tahun kegemilangan Selangor. Tapi macam biasalah mereka ni suka cedok idea orang. Kau tengok tak Perikatan Nasional? Perikatan Nasional tu sendiri, warna bendera mereka itu menyamai Barisan Nasional. Kalau dia nama dia Perikatan, Perikatan dan ada Nasional kat belakang. Dia seolah-olah dia nak menyamai juga Barisan Nasional itu, seolah dia nak mengambil tempat Barisan Nasional sebagai parti yang kita boleh kata parti kuat jugalah. Parti yang memang besar dan lama bertapak kan. Dah lama melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Okay, thank you Muza Official, thank you so much. Okay, saya masih menunggu Caprice dan Dr. Faiz untuk masuk. Saya terus teranglah senang, Dr. Faiz akan masuk ke room kita sekejap lagi. Kita kasih bakar, kita kasih panas room kita. Kita kasih panas, kita kasih bakar room kita, kita dedah londehkan. Dedah lagi londehkan yang mana nak. Okay, masuk. Macam niaga pula dah. Alright, kita thank you Lulu. Thank you tadi siapa lagi? Thank you Daniel. So sweet. Okay, saya masih lagi menunggu. Tak ada beg kuning lah. Yang ni pun dah rosak dah dia punya zip. Okey, baik. Antara tawarannya adalah ekonomi unggul, pendidikan berkualiti dan pekerjaan berpendapatan tinggi dan agama sebagai cahaya dan inspirasi kehidupan bermaruah untuk rakyat-rakyat Selangor.
Dan apa lagi perkhidmatan kerajaan yang cekap, yang efisien, pembangunan mampan, selesa dan berdaya huni. Dan juga penegeri yang penyayang membela kepentingan masyarakat. Bukan seperti negeri yang sembang kencang, mentadbir negeri tetapi apa pun tak buat untuk rakyat. Sampai rakyat terpaksa angkat bendera putih untuk nak dapatkan air bersih. Kesian sungguh. Jadi kali ini kita tukar ya. Dan tekad pertama, ekonomi unggul, pendidikan berkualiti dan pekerjaan berpendapatan tinggi. Apa yang ditawarkan oleh harapan ini? Baik. 3 perbandaran baharu iaitu Sepang, Sabak Bernam dan jajaran Sungai Kelang. Dan juga rumah mampu milik. Pelabuhan ketiga di Pulau Keri bersama dengan Kerajaan Persekutuan dan hubung rel di Kelang ke Kuala Selangor, Tanjung Karang dan Sabak Bernam, hubung rel ke LIA ke Tanjung Sepat dan Sungai Pelik, pantai barat jadi koridor khidmat rel dan juga 5G. Lekatkan hubungan Selangor jadi 5G tercekap di Asia Tenggara. Selangor ni bakal jadi 5G. Jadi 5G tercekap di Asia Tenggara. Tap-tap skrin biar kita nanti, biar MB masuk, kita jadi 10K terus. Okay, 10K terus. So, tinggi cita-cita, tak apa. Bercita-cita itu tak salah. Lama kot kempen. Of course, kita dah mesti lama berkempen. Okay, hari ni kita tak nak layan walaun-walaun. Kita layan walaun besok. Malam ini kita nak fokus kepada the grand finale of Selangor. Dan harapan ini, okay? Jadi tambah RM 3 juta kepada Dana Guaman Syariah bantu golongan wanita yang memerlukan. Daftar sijil halal, Sekretariat Khas bantu selia usahawan AKS dan RM 2,000 subsidi tambang dan kos haji kepada 3,000 jemaah muasasah kali pertama. Untung orang Selangor. Okey, bayaran khairat kematian ditingkatkan kepada RM1,000 dan tingkat peruntukan komuniti Buddha, Kristian, Hindu, Sikh dan Tau petingkat infrastruktur ibadah. Dan harapan yang seterusnya iaitu tekad 3. Tekad 3-nya apa? Iaitu perkhidmatan kerajaan yang cekap dan efisien. Baik. Dosa hilang akaun ni, kenapa nak hilang pula akaun? Kita dah jadi pembangkang pun tak pernah hilang akaun. Ini kan kita jadi kerajaan. Kenapa nak kena hilang akaun bang? Okey. Jadi, perkhidmatan kerajaan digital sepenuhnya memudahkan urusan untuk individu, syarikat dan agensi. Apa lagi? Tekad kerajaan PH harapan di bawah harapan ini untuk Selangor. Perkhidmatan kerajaan digital sepenuhnya memudahkan urusan individu, syarikat dan agensi. Dan apa lagi? Model pentadbiran baru yang mampan dan berteknologi tinggi, Petaling Jaya, Subang Jaya, Shah Alam, Kelang, The Greater Klang Valley lah. Ini barulah betul The Greater. Ni bukan saja umum-umum The Greater tapi tak great pun. Yang great adalah mulut dia aja great. Kan? Okey. Bantu peniaga di Selangor beralih sepenuhnya kepada sistem digital. Dan apa lagi janji Selangor? Janji harapan. Hubung pusat kawalan kerajaan negeri dengan setiap PBTL tingkat perkhidmatan responsif. Apalagi penubuhan pusat sehenti, one stop center di setiap PBT. Selesai isu kritikal berkaitan dengan khidmat PBT dalam tempoh 24 jam. Okey, tekad keempat. Pembangunan mampan, pembangunan selesa. Thank you Ziza J. Pembangunan mampan, pembangunan selesa. Thank you Samsul. Sabar korang, nanti kita dengar cerita panas-panas daripada Dr. Faiz kejap lagi. Daripada Caprice. Kenapa Caprice dulu condong ke belah sana, sekarang ni dah kan menyokong PMX. Kita dengar sendiri daripada mulut beliau. Belum naik lagi. Sabar. Okey, apa lagi?
Apa lagi? Ni gaduh nak MB ialah. Thank you so much. Saya tak sempat sangat nak baca komen sebab komen sangat laju. Thank you Daniel. Wah, korang very generous malam ni malam terakhir pecutan pilihan raya. Saya nervous sebenarnya. Saya anxious juga nak tahu cerita-cerita yang nak dibongkarkan daripada okay. Jadi sekarang dia sokong PHBN. Murah IOD UBN. Okay, bagus. Hari-hari berjuang. Nak lagu? Tak boleh lah. Saya kena buat. Thank you Samsul. Saya kena buat pencerahan sikit mengenai 5 tekad ni sebab saya rasa saya tak buat lagi pencerahan. Sekejap lagi mungkinlah Faiz Dr. Faiz yang baru saja keluar daripada bersatu tu. Dia akan buat pendedahan. Okay. Teruskan perjuangan. Baik. Kediaman. Bagaimana dengan kediaman? Kediaman kita Selangor. Bawah 250,000, 3 bilik tidur, 2 bilik air, 200,000 unit akan dibuat oleh Kerajaan Selangor ini untuk pembangunan yang mampan dan biaya kewangan dengan institusi perbankan. Jadi apa lagi yang ditawarkan? 10,000 unit perumahan Pejabat Awam Selangor, 100 juta tingkat kualiti, RM1 juta untuk tingkat kualiti dan fasiliti jalan luar bandar. Dan peluas penggunaan bas, mini dan van ke setiap daerah dan kurang bergantung kepada kereta. Guna sistem urus trafik diamal di Korea Selatan sebenarnya, Singapura. Untuk apa? Untuk kurangkan kesesakan. Dan 1 pusat rekreasi bagi setiap zon bagi tujuan riadah dan Liga e-sport negeri. Maknanya iktiraf pemain e-sukan Selangor ni akan iktiraf pemain-pemain e-sukan ini sebagai atlet pusat e-sukan di setiap daerah dan perkasa Akademi Merah Kuning lahir bakat untuk bakat-bakat terbaik untuk jadi bakat-bakat yang akan memartabatkan negara di arena bala sepak. Okey, apa lagi? 5,000 pusat charge kuasa tinggi untuk kereta elektrik. Thank you Theo. Untuk kereta elektrik dan mudah cara pasang untuk panel solar di kawasan perumahan dan lengkapkan panel di bangunan negeri dan juga PBT. Ramai walaun-walaun yang dekat bawah tengah meroyan tu nak kalah ke besok yang meroyan sangat tu. Saya kesian lah dekat korang yang meroyan tak habis-habis ni. Tolong sabar sikit ya. Okey, baik. Seterusnya tekad yang kelima. Apa yang ditawarkan oleh Kerajaan Negeri Selangor ini kalau mereka menang? Saya rasa hampir pasti kita menang lah. Kenapa saya kata begitu? Sebenarnya kan, kalaulah kita ni, thank you Rizwan Razli, kalau kita ni nak menghadapi pilihan raya, of course kita kena ada model untuk diketengahkan. Model apa? Model negeri. Tapi kita nampak model negeri yang diketengahkan oleh Perikatan Nasional ni lemah. Jadi itulah. Selangor negeri penyayang, dia bela rakyat dia kan. Jadi ini adalah model terbaik untuk diketengahkan, untuk kita jadi role model untuk kenapa kamu harus menyokong, mengundi PHBN ini. Okey, jadi RM1,000 setahun kepada wanita bekerja, kurangkan kos asuh kanak-kanak. Ini saya kena baca lah sebab saya tak ingat. Kejap ya. Okey, lepas itu jaga kanak-kanak, daftar dan latih pengasuh, sedia fasiliti di pejabat kerajaan negeri. Wow, akan ada fasiliti di pejabat dan kerajaan negeri dan PBT dan insentif sedia fasiliti di sektor swasta. Apa lagi? Tingkat CCTV di kawasan awam, negeri lebih selamat untuk wanita dan kanak-kanak. Okey, ini dipraktikan oleh negara-negara maju seperti di USA sendiri pun, di Jepun. Diorang ni di lorong-lorong di mana-mana kan. Dia letak CCTV di traffic light, dekat tiang lampu dan sebagainya untuk keselamatan awam lah. Jadi kalau apa yang berlaku, mereka boleh lihat balik kan. Okey, lepas tu 200 voucher buku kepada mahasiswa di IPT dan IPTA, peluas program Bright, subsidi lesen carum KWSP kepada pemandu e-hailing, ambulan percuma di semua PBT dan saringan kesihatan dan program kesihatan percuma di aplikasi Selangkah.
Okey, dan ambil alih pengurusan satu pasport kos rendah bagi setiap daerah, baiki kualiti dan fasiliti kemudahan awam. Rumah pertama, ni rumah pertama, tawar option tukar cukai petak dan utility air daripada kadar komersial kepada kediaman. Dan RM1,000 insentif kepada petani dan pesawar, benih, baji dan racun serangga lebih berkualiti. Dan satu lagi, kembangkan 46 program Iltizam Selangor penyayang kepada 60 program. Okey, baik. Korang ni, kalau saya beritahu pasal tekad, 5 tekad dan sebagainya, korang macam panas sangat. Okey, baik. Saya nak bakar sikit. Korang tahu kan, kelebihan Cik Yani adalah membakar seluang walaun sampai dia orang garing kan, hangit. Aku saya tekak sebenarnya. Okey, baik. Bakar. Okey. Sanusi, sila nafikan. Kenapa saya kata sila nafikan? Kenyataan daripada Zahid Hamidi. UMNO BN lah yang sokong kamu jadi MB, tapi kamu lupa diri. Berikut adalah kronologi kemeluk politik Kedah ni. Okey, 24 Februari, Tun Mahathir Mohamad menghantar surat peletakan jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Betul? Okey, 24 Februari, Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri interim sementara menunggu pelantikan Perdana Menteri yang baru. Okey, 24 Februari, Presiden bersatu. Muhyiddin Yassin mengumumkan keputusan keluar daripada Pakatan Harapan. 27 Februari, Datuk Seri Mukhlis Mahathir umum mendapat sokongan Ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan bagi mengekalkan kerajaan yang ada. 1 Mac, Muhyiddin mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri ke-8. Pada 16 Mac, Muhyiddin cabar Mukhlis dan Muhammad Faiz Azli Sham bagi jawatan Presiden dalam pemilihan parti itu. Okey, pada Jun. Sepatutnya berlaku pada Jun 2020. Okey. Dan PAS umum sedia cabar Mukhlis PAS sedia mengetuai PAS umum sedia mengetuai pentadbiran kerajaan negeri berikutan ada kepincangan yang perpecahan yang semakin tak terkawal dalam Pakatan Harapan PH Kedah itu. Dan pada 12 Mei, korang tahu apa terjadi? Adun Lunas, Nasruddin, Adun Sidam, Robert Ling, Kui I, umum nak keluar parti dan menyokong kepimpinan siapa? Kepimpinan si Muhyiddin lah. Dan pada 12 Mei juga PN Kedah umum pembentukan kerajaan negeri baru selepas mendapat sokongan 23 adun termasuk daripada Bersatu. Jadi, Mukhlis menegaskan beliau masih lagi Menteri Besar dan kerajaan negeri pimpinannya masih beroperasi seperti biasalah. Tetapi seramai 36 ahli Dewan Undangan Negeri menghadap Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Badli Shah di Wisma Darul Aman dan Mukhlis umum melepaskan jawatan Menteri Besar selepas hilang sokongan majoriti adun. Serta usaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Sheikh Mahmud Naim mengumumkan Sultan Kedah berkenan melantik adun Jeneri tersebut. Jadi atas sokongan siapa? Sokongan BN. Tetapi hari ini MB tersebut telah lupa diri. Okey. Tak apa, nanti kita dengar balik. Mana 10K-nya? Alah, tak masuk lagi gas kita nak 10K apa. Sabarlah, saya tengah cakap seorang-seorang kan. Kita tunggu sekejap. Lag pula. Alah, kenapa lag? Lag lah. Thank you, Ain. Tak lag? Okay, tak apa. Tak ada suara dah, saya diam. Okay, saya masih menunggu lagi. Tunggu kejap. Kita akan bersama-sama dengan guest kita. Siapa cakap lag tu? Saya rasa yang cakap lag tu adalah puak-puak walaun je. Okey, berkenaan dengan Datuk Faiz ni, Dr. Muhammad Faiz Naman ni,
Dia adalah ahli Majlis Tertinggi Bersatu yang letak jawatan dah keluar daripada Bersatu. Okey, menarik Hari ini kita akan Dr. Faiz nanti sendiri. Ya Allah, thank you Dania. Korang ni kenapa ni? Terima kasih banyak. Hai. Hai, Assalamualaikum. Hai. Ina, Waalaikumsalam. Saya masih lagi menunggu guest-guest kita lah Ina. Sekejap lagi. Dan malam ni akan jadi panas dan panas dan panas. Okay, sebab yes, right, that's right. Okay, Ina, sekejap lagi kita akan bersama dengan Caprice. You know lah, Caprice kan kita selalu bergaduh dengan dia dulu. Ingat tak? Assalamualaikum. Kau jangan, nanti dia tak nak naik, nanti dia bisa merajuk. Bayangkan, Ina lah antara individu yang selalu cakap apa tau? Yang ni tak payahlah naik iklan Caprice tu, ingat tak? Aku ingat lagi. Ina suka cakap, yang ni tak payahlah naik iklan Caprice tu. Sebab abang macam tak cari apa yang Caprice ni cakap. Caprice cakap apa? Muslim. Okay lah. Okay lah. Tapi okay lah, dia dah beralih arah dah. Dia dah support PMX. Ada lagu. Tapi tak tahulah lagu tu dia ada menyanyi ke tidak. Yang mana yang selagi Keranamu tu ke? Sedap lagu tu, serius. Sebab ada nama dia dekat situ. Semalam, I kat grand finale yang PMX, ada Zahir Hamidi, Anthony Lex semua tu ada. Semalam Pian Syuhaimi nyanyi lagu tu live tau. Sedap gila, serius. Tak payah, I bukan nak cakap apa lah. Tak payah PMX pun, lagu tu memang perform. So bila tambah PMX dia macam Dr. Faiz tak boleh masuk. Alamak, tak apalah, kita tunggu Caprice je lah. Okay, boleh. So, tak apa. Cuba cerita sikit. I macam dah lama tak dengar cerita Caprice ni. Macam mana dia boleh tiba-tiba jumpa. I also don't know. Tiba-tiba. Tapi sebenarnya dia menyanyi ke tidak dalam lagu tu? Dalam lagu tu. Dalam lagu tu. Tanya. Saya cuba nak tahu macam mana dia boleh berjumpa kiblat yang baru. Saya nak tahu benda tu. Nanti kita tanya dia. Tapi pada saya lah kan. Dia ni seorang yang kalis apa kalis kecam juga kan. Sebab pengalaman saya kan, dia dalam room kita ni, kita katalah macam mana pun dengan dia kan, dia orang yang berani kalis kritik, betul. Orang yang berani, maknanya he came and he faced the challenge. Macam hari tu dengan Dr. Mujahid tu sendiri. So kita dengar lah sebenarnya dengan Dr. Mujahid you dah settle ke macam mana? Nak tahu. Caprice, hati kau keras Caprice. Tapi kita Caprice akan masuk lah ni, sekejap lagi ni. Kejap lagi. Caprice biasa tak lambat, biasa terseru aja sampai. Kenapa lama sangat ni? Kata pukul 10. So hari ni apa lagi berita-berita terkini yang ni? Mungkin yang ni boleh cakap sikit apa berita-berita terbaru. Okay. Tak, sebelum tu, dia orang ni kan Ina, sebenarnya saya nak beritahu kat Ina. Ina tahu tak? Melampau sangat dia mainkan video-video lama yang Superman Hugh tu, puak-puak ini. Lepas tu, lepas tu ada ceramah di Kelantan yang mengatakan takkanlah kita nak menyokong seorang pemimpin yang tak berakhlak. La ilaha illallah. Tak ada dah. Betul lah tu. Saya nak tunjuk lah hari ni kan yang ni, I scroll TikTok. Asyik-asyik keluar video yang semua orang balik mengundi ke Kelantan sebab nak ubah Kelantan. Ni hari ni scroll kan. Asyik-asyik keluar video yang sama dan diorang pakai lagu yang Keranamu tu. Kejap tengok lag lah pulak kat sini. Kenapa Ina asyik live dalam kereta sekarang? Senyap sikit. Same lah. I should do that too lah sebenarnya. Tak adalah ni sangat. Okay, contoh macam yang ni makna akaun lagi satu. Diorang upload yang diorang naik. Tapi kan Ina, sebelum Ina pasangkan tu, saya nak beritahu satu perkara. Hari ni ada gerakan terhadap Sila. Apa dia? Satu gerakan mengenai penarakan perebuh Nik Amar. Okay. Kejap diorang kata Alex, kejap. You drive and life is dangerous. Alah, relax lah. Saya dengan Ina tak mampu nak 10K bang. Abang janganlah dengki sangat kat kita orang.
Ish. Mentang-mentang lah mak badak buat live 200 orang je. Abang dah bita-bita kat sini. Mentang-mentang lah mak badak live dapat 10 orang aja. 10 orang je. Okay. Apa yang saya sampaikan di sini, angin perubahan terlalu kuat di Kelantan juga. Dan pemimpin PAS sedar angin perubahan di Kelantan ini, mereka juga sedar sentimen anti Nik Amar ini yang memperbodohkan rakyat Kelantan semakin ketara. Lantas mereka membuat pengumuman segera tak akan melantik lagi MD dan TMD yang sama. Okey. Flower dia tu je. Oh, belum lagi. Tak apalah, nanti biasanya kalau dia masuk dia bagi gift. Oh cik, aku pula. Okey, mana Ena ni dia parking dulu. Bahayalah drive sambil sambil live. Okey. Dan berita terkini dimaklumkan Nik Amar akan dikekalkan sebagai calon MB pula. Konon-kononnya calon-calon PAS di Kelantan dikuasai oleh Nik Amar dan ini adalah tindakan yang macam mana tidak mencalonkan Nik Amar akan membuatkan berlaku pergolakan besar di dalam PAS itu sendiri, terutamanya PAS di Kelantan. Korang bayangkan. Sebab diorang ni of course lah, diorang ada penyokong diorang masing-masing. Tapi rupa-rupanya sepupu dia sendiri buka satu markas di perkarangan rumah, depan rumah Nik Amar sendiri. Kan. Dan penolakan bukan Melayu serta saya nampak rakyat Sabah Sarawak sebenarnya menyukarkanlah sebenarnya untuk PN ini membentuk kerajaan pusat. Percayalah. Dan bersatu dan gerakan ini dia sedar sebenarnya sikap ekstremis PAS itu. Bukan dia tak sedar. Dan sikap ekstremis PAS ini hanyalah menguntungkan pihak lawan, bukannya kepada Perikatan Nasional. Dan apa yang kita boleh lihat, bukan saja pilihan yang tak ada pilihan lah, Umus tak ada pilihan dalam Rasa Muhyiddin ni. Dan biasanya kita akan dapat lihat pengkhianat tak akan kekal lama di dalam arena politik ni. Kita tengoklah Azmin Ali apa dah jadi, Zuraida apa dah jadi, Rina Harun apa dah jadi, Saifuddin Abdullah apa dah jadi, pemimpin-pemimpin mereka ini. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini, mereka ini akan tumbang jugalah dan karier politik mereka ini akan tak lama lah saya rasa sebenarnya. Okay. Kes Vincent Tan tu saya dah ulas lah. Awal tadi dah saya dah buka mengenai kes Vincent Tan tu. Awak janganlah sampai tak tahu apa-apa. Kan? Sampai begitu sekali korang ni sebenarnya. Thank you Zia. Okay, juga yang terbaru lah sebab Ina tanya apa yang terbaru. Satu lagi, satu infografik Syahir dari pihak pembangkang yang boleh ditayang ketika debat antara antara Rafizi dan Syahir, dan selalu di pihak kerajaan apatah lagi bila menteri mempunyai advantage untuk tujuan tersebut. Dan kita nampak bagaimana infografik daripada Syahir ni dalam satu debat boleh ditayangkan dan dibenarkan. Dan saya nampak ini adalah satu kebebasan bersuara, satu bentuk kebebasan bersuara daripada pihak kerajaan lah. Dan kerajaan ini nampak adil lah. Pertama, tak pernah berlaku debat menunjukkan infografik ataupun slide ini sebab kebiasaannya pendebat akan berhujah secara spontan. Betul tak? Seolah penerbit Okay, sorry. Ada call.
Okey tak? Okey, kejap. Saya naikkan ada seorang influencer ni. Okey, sekejap. Sekali lagi. Tolong request sekali lagi. Tadi I sebenarnya dekat Medi. So dia hilang, dekat situ dia hilang. So I macam pusing balik. Okey, sekejap. Apek Sabar, sayur. Influencer juga. Apek. Halo, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hai, baru jumpa semalam. Hai semua. Hai semua. Okey, apa khabar? Tak pergi berkempen ke korang hari ni? Sambil kita menunggu kita punya tu. Wah, hari ni kita tak Wow. tapi kita berkempen secara keras-keras dalam talian online, media sosial. Oh, okey. Selalu buat live ke Apek Sayur? Setiap hari juga kita buat live. Berapa kali sehari? Minimum 2 kali sehari. Oh, banyak. Oh, maknanya lebih banyak daripada kita lah, Ina. Hebat. Kepada semua yang tak tahu, saya adalah wakil daripada grup motor ataupun pemotoran kat Malaysia ni. Influencer motor. Kenalkan diri. Okay, saya Apek Sayur. Saya memang orang Jati ni Selangor lah kat sini. Okay, dan saya wakil daripada budak-budak motor yang menyokong keras Pakatan Harapan untuk kali ni lah. Cakap memang kita nak kekal 5 tahun untuk bina kerajaan yang terbaik. Sebab kita tahu sekarang ni, macam saya wakil daripada budak motor, saya tahu apa masalah-masalah budak motor ni dan apa yang diorang nak sebenarnya. Okay. Cuba Apek cerita sikit apa masalah budak motor dan apa yang diorang nak sebenarnya. Okey, budak motor ni sebenarnya dia nak, biasalah budak muda ni dia nak kebebasan. Tapi sekarang ni diorang ni dia buat benda tu secara panggil tu public dan menyalah guna undang-undang. Macam kita tengok kat jalan raya, kita tengok dekat jalan awam. Diorang ni menggunakan kreativiti diorang tapi di landasan yang tak betul. Dan saya rasa saya terpanggil rasanya nak mewakili diorang ni untuk menyuarakan hasrat bagi pihak diorang ni lah, nak mewujudkan satu cakap tu ruang ataupun track yang boleh diorang melepaskan nafsu diorang motor tu dekat tempat yang betul. Sebab kita akan tengok kebelakangan ni setiap minggu ada kes-kes accident meninggal melibatkan budak-budak remaja kita lah. Especially memang budak-budak kita je, budak kita. Sebab kita tahu kebanyakannya adalah daripada Melayu lah. Kan? Sebab diorang ni kreatif, diorang memang sangat-sangat aktif dan kreatif tapi diorang tak tahu nak bawa diorang punya idea dan keberanian diorang tu kat mana. Dan itulah saya wakil untuk menyuarakan hasrat ni. Dan okey. Sekejap nak tanya kenapa pakai nama Apek Sayur? Ni keturunan saya. Memang saya keturunan. Dah sekadar saya punya nama je lah. Oh, okey. Saja orang sekarang suka nama pelik-pelik Nai. Orang lelaki sekarang kan influencer. Hari tu aku nampak bulu ketiak lah, apalah kan. Nak bagi orang senang ingat ke macam mana? Kita memang dah pakai lama dan memang nak tunjukkan satu benda yang ganjil lah, rare. Senang ingat. Sinonim lah. Lain daripada yang lain. Oh, okey. So dekat kedai apa tu? Awak jual apa tu? Sebenarnya? Dan sekarang ni sebenarnya saya ada satu saya ada satu perhargaan. Sebenarnya saya ada satu perhargaan untuk budak-budak motor ni. Saya wakilkan, sebenarnya saya nak bagi motor dan helmet free. Sempena PH menang Isnin ni. So kat belakang motor saya dan helmet free. Helmet dengan motor saya bagi free. I dengan Ina ni tak boleh dapat ke? Motor dan helmet free. Boleh. Harap senang je. Kena jawab soalan lah. Tak perlu jawab soalan. Okey. Hanya perlu komen saja di video saya. Kekal 5 tahun. So diorang berpeluang untuk menang motor dan helmet Arai. Helmet Arai berharga RM2,388. Wow, terbaik. Oh, lawa helmet tu. Helmet ni adalah helmet pujaan budak-budak motor dan memang agak sukar untuk dimiliki lah sebab harga dia memang sangat-sangat mahal. Kita nak bagi free.
Sebenarnya kalau Isnin ni Nak kita bagi cuti, free. kita akan bagi motor dengan helmet. Kalau nak, tak, Apek kena beritahu, Apek saya kena beritahu. Kalau nak, kena share banyak-banyak kita punya live ni. Betul. Siapa yang share like dengan komen komen kekal 5 tahun, dia berpeluang untuk menang. Kita bagi percuma, tak ada modal, tak payah modal pun. Tak payah modal. Maknanya pergi ambil je motor, ambil geran. Betul. Ah. Dan atas nama kita lah. Dan sebenarnya saya banyak lagi motor, tapi saya bagi motor sebiji dulu lah. Banyak lagi motor tapi bagi sebiji dulu lah, nanti bagi lagi. Dan diorang pun tahu memang saya setiap bulan saya bagi motor. Tapi untuk kali ni saya bagi yang betul-betul yang cakap tu, yang penyokong Tega PH, kita bagi. Kita hargai diorang. Kita hargai. Okey. Terbaik. Okey. Jadi kali ni awak Ina kat mana mengundi? Kita mengundi dekat Kelang, kat kawasan Sentosa. Kat sini wakil kita orang India, tapi macam orang semua tahulah, ini Parlimen Kota Raja. So, insya-Allah memang kekal milik Pakatan Harapan. Itu tak disangkal-sangkal lagi lah benda tu. Kita tahu ini kawasan memang milik Pakatan Harapan daripada dulu. Bayangkan Mat Sabu menang berapa? 120 majoriti, 120,000 majoriti. Apatah lagi untuk DUN. Ini memang sinonimnya, mudahnya memang akan menang dengan mudah lah. Mungkin tak tahulah apa jadi dengan calon PN esok. Tapi yang tadi depan Ena, kenapa nak matikannya depan Ena, ada orang-orang PN dia naik kereta Hilux, bawa kereta lumba, bawa bendera Perikatan Nasional, pusing hon satu kampung kat sini. Aduh, sakit je hati aku. Dia orang memang macam tu. Dia suka buat flash mob sebenarnya daripada dulu Gina. Memang tak dinafikan lah sebenarnya. Okay. Sekejap Apek, tadi you cerita sikit macam mana nak menang Apek, I teringin lah pula. Okey, dekat saya punya TikTok dengan IG, saya ada post satu video, baru je upload tadi. Hanya perlu like, lepas tu share, lepas tu komen je. Tak perlu buat apa, komen je, kekal 5 tahun. Yang kekal 5 tahun. Okay. Komen kekal 5 tahun. Betul. Power lah Apek. Mungkin ada yang baru masuk, mungkin dia nak tengok helmet apa, kita tunjuk. Tunjuk. Helmet original Dani Pedrosa. Original. Harga 2,388. Siap risik. Saya doakan Apek dimurahkan rezeki. InsyaAllah, amin. Hashtag kekal 5 tahun. Komen hashtag kekal 5 tahun. Dan sebiji lagi lah, saya pusing kamera sekejap. Tunjuk. Gila lah, terbaik lah. Itulah. Semoga makin murah rezeki. Okay, ini motor dia. Motor LC, kita dah siap buat semua dah. Sebab siapa yang tahu saya memang berniaga motor. Memang berniaga lah. Barang-barang cover set, motor modified lah. Dan ni motor-motor ni pun kita buat giveaway juga. Tapi untuk kali ni kita bagi motor ni lah. Motor ni pun memang sangat-sangat cantik. Baru siap semua. Engine semua dah buat dah. Semua siap. Semua siap dah. Hanya komen kekal 5 tahun saja di saya punya video, dekat saya punya TikTok, dan korang berpeluang untuk menang motor ni. Dah siap semua dah. Line I lag ke? I rasa macam line I. Oh, saya lag ke? Tak, you okay je. Ina lag. Tengok Ina keras dah. Ina dah keras dah kat situ. Okay. Baik, kita sambil-sambil tu kita cakap pasal PRN lah So debarannya bagaimana, apa pandangan Apex, Ina dan Ina juga, kita akan menang berapa? Berapa yang akan bakal Pakatan Harapan PHBN lah, Perkara Perpaduan akan dapat menang? Berapa banyak? Keputusannya berapa? 4-2 ke 5-1 ke 6-0 ke? Kita tahu Selangor insyaAllah kekal, Penang insyaAllah kekal, Negeri Sembilan pun insyaAllah kekal. Okay, questionnya sekarang adalah untuk kat Kedah. Okay, kat Kedah ni, Sanusi ni banyak buat hal. Even dalam Perikatan Nasional sendiri, ada juga yang tak suka kat dia. Itu satu. Yang kedua, kita boleh nampak gelombang merah biru dekat Kelantan mula menaik dekat Kelantan. Sebab diorang dah fed up. Macam you tengok semalam dengan hari ni dekat surat khabar, tulis apa?
kan bukan isu, maksudnya kata tidak tu benda tu bukan isu besar. Sangkut dah member. Dah kejung dah. Member asyik kejung je hari ni. Okey, Apek dululah. Okay, bagi saya dah mengikuti banyak program, banyak kempen dan saya tengok sebenarnya PACE ni sebenarnya boleh menang besar sebenarnya. Menang besar tapi untuk bahagian Pantai Timur mungkin agak susah sikit lah, tapi kita masih lagi berpeluang untuk menang sebab dia mempunyai isu yang besar sampai sekarang lagi tak boleh diselesaikan. Tapi saya nampak kat sini memang kita boleh menang lah. Dengan gaya ni, insyaAllah. Negeri-negeri lain, negeri pembangkang? Negeri pembangkang, saya tak apa nak pasti lah. Tapi saya dah pergi kat Penang dan saya pergi di bahagian di sini ya, bahagian Selangor, memang saya nampak boleh menang besar lah. Okey, baik. Saya pun dah sekejap. Apa benda ni? Diorang ni, ada orang call pula. Alah, kelang kabut diorang ni, aku dah tengah live. Apek bayangkan tengah live orang ni nak hubungi saya orang ni. Kejap ya Apek. Apek duduk situ kejap je. Baik. Kau sembang dengan saya lah Kau sembang dengan saya. Okey, saya wakil daripada pemotoran. Siapa tak kenal saya, saya ni wakil daripada kelompok-kelompok pemotoran. Okey. Dan saya rasa saya nak menyuarakan hasrat bagi pihak-pihak motor untuk kita dapat sama-sama menjaga kelompok-kelompok yang kita tahu golongan-golongan muda dan motor ni sebenarnya paling banyak kat Malaysia ni lah. Dan itulah hasrat saya. Dah settle tadi call. Okey. Aduh, masa ni lah mereka nak call lah, nak apa lah kan. Kita tengah live ni sambil menunggu MB Selangor masuk. Okey, sekejap ya. Saya tak tahu apa yang diorang cuba sampaikan kat saya kat mana. Saya kena approve benda tah. Setting apa. Aduh, korang ni apa benda lah. Okey, baik. Tak kena pun ni perasan ke? Alah, janganlah. Mana Caprice? Tak tahu. Saya masih menunggu Caprice. Adakah Caprice sudah sesat jalan untuk tak berjumpa jalan masuk ke room saya pun saya tak pastilah. Kalau ada, kita tunggulah dia masuk. Itulah saya. Tu malah saya buat live letak setengah individu kan. Kadang-kadang dia last minute ada kerja. Dia orang caranya cover set lah pula. Okay, kita naikkan lah orang sementara kita tunggu MD kita. Okay. Ada apa-apa nak tanya kepada Apek saya? Dia kata you gulakan orang Apek. Sampai hati. Okay, Zali dulu. Silakan Zali. Assalamualaikum. Salam. Yang ni apa khabar yang ni? Baik. Okey, macam ni. Dah lama saya nak naik room yang ni. Cuma tak berkesempatan sebab tengok waiting list tu padat lah kan. Saya cuma satu, kalau betul malam ni ada live dengan MB Selangor kita. Saya tengah di Shah Alam dan pengundi Kota Don Kota Damansara. Saya tetap dengan pilihan saya sebab di Selangor ni sejak baby dilahirkan sampai kita meninggal pun tetap ada insentif yang terlalu banyak di Selangor ni. Cuma ada yang kata benda ni patut disebarkan lagi luas lah. Mungkin ada yang tak tahu, tak jumpa insentif ni. Pada saya kita tak tak semestinya kita nak sebar. Kita kena cari sendiri apa yang ada dalam negeri kita. Macam orang tanya, kita nak negara negeri kita ni nak bagi semangat pada kita sebagai penduduk Selangor. Kita kena fikir apa semangat kita kepada negeri Selangor dan Malaysia sendiri. Itu satu lagi saya nak cakap satu lah. Kalau boleh nanti
yang ni kalau dapat dengan Yang Mohamad Menteri Besar kita, kalau dapat dia bersuara sebagai wakil ADUN dan juga wakil parlimen, saya tengok kebelakangan ni mungkin dah lama lah untuk insentif OKU yang tidak bekerja. Nampak macam tak ada kenaikan. Itulah kalau dapat Datuk Amiruddin boleh Insentif utarakan benda ni. untuk OKU. OKU yang tidak bekerja. Dah lama betul untuk OKU, memandangkan dengan betul ekonomi sekarang ni meningkat. Memang kita tak boleh nak sangka lah kan. Kalau dapat tak banyak lah, naik sedikit pun alhamdulillah lah. Sebab Siapa saya yang OKU bang? Siapa yang OKU? semua yang ada di Malaysia ni lah OKU yang tidak bekerja. Terutama macam saya ada 2 orang anak yang tidak OKU yang tidak bekerja. Dia bekerja ke tak bekerja memang dapat insentif kan? Ada. Tapi Saya ada ini dua- apa nak saya ada insentif 2 orang yang anak. macam mana? Misalkan. Saya ada 2 orang anak OKU yang tidak bekerja. Dia kita akan dapat setiap bulan. Dia yang tidak bekerja ni akan dapat 300 daripada pihak JKM. Dan juga kalau waktu anak-anak OKU ni bersekolah, dia akan dapat peruntukan daripada Jabatan Pendidikan sebanyak 150 sebulan. Itu melalui sekolah. Bila dia habis sekolah, dia automatik akan dapat melalui JKM. Dia tak sama. Itulah saya tengok yang untuk insentif OKU tidak bekerja ni dah lama tak ada pergerakan. Okey, faham. Itulah saya harap, sebab kalau nak tunggu Sekejap ya bang, saya cek sekejap je. Saya cek berkenaan dengan apa yang ada tak dalam tawaran seperti yang abang inginkan kot sekejap Okey, sila bimbing dulu. tak apalah, saya turun dulu sebab nak ambil anak saya balik tuition. Okey. Terima kasih, Dani. Sementara MB Selangor masuk, kita sembang-sembang santai dulu di sini. Okey, baik, kejap ya. Saya tengok. Okey, sila bimbing cakap, bimbing cakap. Bimbing nak naik, Okey, bimbing nak siap. cakap. Uh, Bimbing naik, bimbing saya nak. ni Bimbing nak motor tak bimbing? tak ada, saya tak ada lesen motor. Saya ni sebenarnya nak tunggu MB Selangor dan Caprice. Tapi tak apa, saya ulas dulu. Saya ni ada tengok ada satu berita dari itu Malaysia Kini yang cakap itu Merdeka Center tu mereka ramal keputusan 3 esok lah. Termasuk tiga negeri PH. Termasuk itu 3 negeri PH akan dikekalkan di bawah itu PHBN. Manakala itu PN akan mengekalkan Kedah, Kelantan dan Terengganu. Tapi ini ramalan Merdeka Center lah. Tak tahu kalau mungkin esok ada kejutan atau tidak, saya tak tahu. Tapi saya yakinlah bahwa PHBN ini boleh buat lagi bagus. Itu saja. Okey. Tapi bimbing selalu turun ke tempat berkempen ke? Bukan selalunya, tapi saya ni di ceramah saya ada ikut itu ceramah Grand Final di Padang APJ di AU2 Datuk Keramat di Selangor. Okey, baik. Memang. Okey, baik. Saya nak umumkan satu perkara. Sekarang ni aliran portfolio asing capai 12.7 bilion pada Julai dan ini tertinggi sejak Mac 2016. Dan pembelian asing equity kembali semula ke Malaysia dan membantu memacu lantunan semula dalam indeks komposit Bursa Malaysia buat kali pertama tahun ini. Dan saya nak beritahu ini juga menandakan pegangan saham asing tertinggi kerajaan Malaysia dalam tempoh 14 bulan. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau kita boleh lihat di sini, ini adalah menandakan kita on the right track. Sebab
apa yang saya nak disampaikan di sini? Puak-puak Perikatan Nasional ni duduk ratib bahawa kerajaan ini gagal. Jadi apa yang nak sampaikan di sini? Oh, sebenarnya saya tak tahu sama ada Apek dan Bing tahu. Oh, rupanya mereka ni dah screwed Sanusi. Okay. Wow, dia dah screwed Sanusi, tapi nantilah aku baca. Aku tak baca lagi mengenai screwed Sanusi ni. Sekejap Okay. Screwed ini menemui link Sanusi dengan dunia perniagaan kepada kayu kayan dan batu batan. Itu melalui syarikat dipanggil Cemara. Syarikat ini milik MP Merbuk dari Bersatu yang bernama Muhammad Nazir Abu Hassan. Oh, dulu orang UMNO. Okey. Menarik. Okey. Baik, kita naikkan dulu sambil sembang-sembang santai berkenaan dengan Hai Kak Umu. Hai Ani, Assalamualaikum. Hai semua. Ya. Hai semua. Silakan Kak, silakan. Sementara tunggu MB Selangor ni. Akak mengundi di mana? Akak undi Dun Batu 3 untuk calon anak arwah Harun Salim Bacik, Daniel Ar-Rashid. Oh, okey. Ah. So, kali ini Dun Batu 3 tu lawannya Rina Harun. Ya, betul. Okey. So macam mana kali ni? Rasanya. Kali ni sebab akak tak ada duduk maksudnya akak sekarang dekat Kuala Langat, tapi ayah akak lah rumah kat situ kan. So ayah akak kata memang kalau kita kata sambutan tu macam biasalah, memang situ kawasan kita lah. InsyaAllah lah boleh menang lagi pula dia letak calon Rina Harun kan. So memang lagi boleh menang insyaAllah. Okay, bungkuskan pengkhianat itu ya Kak. Okay, terima kasih. Okay Kak Naura, silakan. Tak dengar lah Naura Aida. Tak dengar lah suara. Alah, dia tak bercakap pula. Okey lah. Saya... Okay. Ani, boleh cakap sikit ke? Untuk Ya. Silakan. Untuk last minute ni kan, kepada kalau ada orang kata walaun ke ataupun atas pagar yang mendengar lah kan. Sebab tadi bila akak join, akak dengar live daripada grup-grup lain tu kan. Maksudnya ada yang ataupun before ni kita dengar atas pagar ni macam mereka macam tak nak ubah ataupun masih ragu-ragu nak ubah kan, sebab rasa ada yang kata sebab selesa kan, macam ada yang orang Kelantan tu kata dah selesa dah dengan semua yang ada seadanya di situ kan. Akan nak cakap lah contohnya macam diorang cerita pasal masalah air. Satu, kenapa kita kena kalih contohnya kenapa kita kena kalih Kelantan, sebab bila air ada senanglah macam investment, pelaburan nak bina kilang, air ada. Dan selain daripada itu kita kena ingatlah bila investment masuk banyak, macam kita akan boleh bagi macam apa yang Selangor bagi. Contohnya macam Selangor bagi terlampau banyak kan, Selangor bagi 47 iltizam. So sepatutnya rakyat Kelantan ke Kedah, kenapa kita kena kalih? Sebab kalau dapat investment lagi banyak, tata kelola baik semua, dia boleh bagi macam mana Selangor bagi dekat rakyat-rakyat dia. Macam Bingkas kan 300 sebulan untuk B40 kan. Lepas tu ada satu lagi yang akak paling gembira lah, yang masa akak dengar YB Mariah cakap tentang kesihatan macam skim jantung Selangor. Skim jantung Selangor yang kalau anak Selangor tu dia ada masalah jantung dan treatment dia dekat hospital kerajaan biasa ni lambat, boleh refer kepada Adun kan, Adun kes dia tu boleh dipercepatkan ke government hospital, ke swasta hospital dan ditanggung oleh kerajaan Selangor. So macam masa tu rasa macam subhanallah, macam yang tanya tu adalah orang yang ada masalah jantung, dia pun rasa terkejut dan dia tak tahu pun pasal benda ni, dan dia rasa macam bagus sangat Selangor ni. Kiranya itulah yang
atas pagar ni kena fikir. Korang kena kalih supaya jadilah kita nak pelaburan naik dan mencapai macam Selangor dan boleh bagi banyak sangat benda untuk rakyat dia kembali. Oh, sorry. Apex, saya nak tanya 14K view. Ya, 14K view. Sabar. Sebelum tu saya nak tanya pada Apex ni. Ada cadangan ke kepada MB Selangor nanti bila naik nanti? Cadangan saya, macam saya lah. Saya cakap tadi, saya lebih tertumpu ataupun tertumpu lah pada golongan motor dan golongan muda. Dan kita nak membanteras untuk budak-budak muda ni melakukan benda-benda kesalahan jalan ni susah. Nak banteras susah tapi kita boleh mengurangkan. Kita boleh mengatasi, mengurangkan. Dan saya berhasrat untuk mewujudkan satu center ataupun tempat untuk diorang belajar pasal motor ataupun buat satu track khas untuk diorang di mana diorang ni boleh uji kaji motor diorang kat tempat tu, tempat yang betul. Itu yang hasrat saya lah. Itu hasrat yang utama lah. Hasrat yang keduanya, kalau kita tahu kebanyakannya Grab food rider kebanyakan pakai motor dan mereka ni sebenarnya income diorang ni sangat sesak. Memang kita tahu sekarang ni kebanyakan dia macam saya lah. Saya banyak customer memang daripada diorang. Kebanyakan diorang servis, diorang akan ambil minyak hitam yang paling murah. Tapi kerap tukar sebab diorang berjalan running satu hari memang sangat-sangat jauh. Dan diorang sebenarnya memang kesempitan dalam bab servis. Kebanyakannya tak sempat nak servis, motor dah rosak sebab nak saving duit untuk makan, bagi makan anak, bagi makan family, apa semualah. Dan saya nak ambil satu cadangan untuk mungkin kita boleh buat satu hub ataupun kedai khusus untuk pengundi-pengundi ataupun di bawah kerajaan Selangor ni untuk dapat kalau boleh ada dana untuk kita mengurangkan kos sedikit untuk servis motor diorang. Itu pun dah cukup membantu sebenarnya. Okay. Faham. Bagus lah cadangan Apek. Ya. Sorry Yani, tadi line tak cantik, so I tukar tempat. Okay. Itulah, kena marah dekat menteri lagi ke? Kalau lain tak cantik ni, tak adalah, saya gurau je. Okay. Sebenarnya kalau kita lihat kan, mereka ni nak attack kerajaan perpaduan sekarang daripada puak-puak pembangkang ini, mereka tak ada modal lah korang. Bayangkan KDNK meningkat, kadar inflasi menurun, lepas tu pelaburan besar, meriah, harga barang kawalan terjamin, banyak bantuan diberikan oleh kerajaan di bawah PMS, banyak peruntukan diberikan, dan juga insentif pendapatan, rakyat diperkenalkan IPR, golongan petani dapat imbuhan, golongan pesara juga tidak ketinggalan sekarang ni kita boleh lihat, dan menaik taraf kehidupan infrastruktur, kemudahan awam, projek-projek sakit diselesaikan oleh Kementerian KPKT. Banyak mana dah rumah-rumah yang tergendala diselesaikan oleh kementerian. Jadi diorang ni nak marah dekat DAP, tapi menteri-menteri DAP ni perform kan, tak ada isu pun. Jadi dan juga kerajaan PMS hari ni mendengar keluhan P-hailing ni, seperti yang nak diperjuangkan oleh Apek saya kan. Jadi saya rasa ini adalah satu saya rasa tak ada lah kerajaan yang 9 bulan yang berupaya macam apa yang PMS ni buat, bagi saya lah. Dan mendengar keluhan belia-belia, PMS turun sendiri ke universiti dan mendengar keluhan-keluhan daripada anak-anak muda ni, dan dia pun mendengar juga keluhan ahli parlimen iaitu PMQ. Dia dengar keluhan pembangkang, tapi pembangkang yang tak berani nak masuk. Time PMQ je tak hadir. Jadi, you perasan tak kalau pengikut Perikatan Nasional ni, diorang ada satu tagline tau, diorang selalu ulang. Saya ulang.
Saya ulang. Okay, dorang ni, I tak tahulah kenapa. Okay, kan kita sekarang main 3 penjuru kan, antara PHBN, PN dan juga muda. Okay, kalau nampak, ada tak orang-orang muda guna ayat saya ulang? Sebabnya, saya minta maaf saya rasa kapasiti untuk penyokong-penyokong PN ni, dia hanya cakap pasal saya ulang walaupun telah berkali-kali kita jelaskan yang tentang minyak tu pada PRU 13 dan PRU 14. Harga setong minyak masa PRU 13 dengan 14 berbeza dengan PRU 15. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, politik begini yang saya ulang ni, surprisingly digunakan oleh Syahir Sulaiman atas pentas debat. Dia pun berangan macam-macam atas pentas. Okay, benda macam ni kalau you punya satu nak buat boleh lah. Yang kau ni pergi naik atas pentas, kau pergi bawa benda tu depan menteri, kenapa? Okay, secara tak langsung menampakkan wakil, kalau ini yang terpaling nomik daripada PN pun sebijak ini, apatah lagi pengikut dia. Saya minta maaf saya direct je cakap benda ni. Okay, kita kat sini, kita nak debat pasal polisi, kita nak debat pasal apa yang terbaik untuk negara. Tapi apa yang you bawakan adalah saya ulang. Kalau you pergi ke pentas dunia, you bawa ayat saya ulang. Okay, orang akan rasa macam korang ni tak ada konteks lain ke? Okay, kalau kita nak cakap politician ni cakap berbelit ke apa, Haji Hadi pun cakap berbelit. Masa dia jadi kerajaan, dia cakap apa? Memang satu dunia sekarang ni harga memang naik, kita kena akur pada kerajaan. Boleh pula. Tapi bila dia tak jadi kerajaan, dia tukar. Macam mana? Kurang memahami. Mak Husin. Bono tu. Jangan keluar lagi Mak Husin. Kek Gi ada MB nak masuk ni. Mak Husin duduk mana tu? Duduk berkempen lagi ke dah? Dah. Lambat MB kita masuk hari ni. Oi, baju biru. Baju merah, awak baju biru. Baju merah, baju biru. Jangan marah, I love you. Macam Ya, baju merah, baju biru. Walaupun jangan marah. Kita cakap I love you. Ya, betul. Saya baru selesai ceramah dekat Adun Sungai Tua. Ya. Tempat MB kita ni. Mohsin, bagi satu sepatah dua kata sikit Mohsin. Ro ne. Sepatah dua kata, kalau saya boleh pinjam Menteri Besar Selangor untuk dalam masa sehari untuk Kelantan, saya nak sangat-sangat. Tapi bila tanya rakyat Selangor, sahkan satu hari, satu saat pun dia tak bagi. Sayangnya rakyat Selangor kepada Menteri Besar dia. Sebab ini adalah Menteri Besar yang terbaik yang ada di Malaysia. Kalaulah rakyat Selangor masih lagi nak pilih pemimpin lain untuk jadi kerajaan dan Menteri Besar dekat Selangor, kamu ni kufur nikmat lah. Selangor ini sebuah negeri yang menjadi pemacu kepada ekonomi. Kalaulah Malaysia ini Selangor ini adalah jantung kepada seluruh 14 negeri yang ada dalam Malaysia. Jadi kalaulah rakyat Selangor masih lagi nak memilih kerajaan ataupun menteri besar yang lain, dia beginilah. Kalaulah kita nak pilih kerajaan yang lain, sama seperti kita nak beli produk, berikan testimoni. Sediakan testimoni. Kalaulah Perikatan Nasional boleh berikan testimoni seperti mana negeri Kedah, sediakan. Apa kelebihan negeri Kedah? Kalaulah Perikatan Nasional boleh sediakan testimoni seperti negeri Kelantan, berikan testimoni itu. Kalaulah mereka tidak boleh bagi testimoni, percayalah bahawasanya itu adalah skamer. Skamer terbesar. Dahlah cik pelak manifesto. Semasa. Kalaulah betul mereka ini beriltizam untuk menunaikan manifesto, tolonglah tunaikan dekat Kelantan dahulu. Bukan tunailah. At least lakukan separuh ataupun 50% di Kelantan ataupun di Kedah. Tapi apa yang saya nampak di Kelantan pun mereka tidak boleh nak berikan perkhidmatan kepada rakyat, sedangkan pula nak jaga Selangor. Rakyat Kelantan ramai dekat Selangor. Rakyat Kelantan ramai dekat Selangor. Tapi kalau PAS jadi kerajaan dekat Selangor, sama dekat Kelantan. Rakyat Selangor pula kena pergi negeri lain.
Jangan Ini adalah penting untuk rakyat negeri Selangor. Rakyat Selangor dalam sejarah negeri, di dalam negara Malaysia ini, Selangor sahaja yang menyediakan insurans kepada rakyat dia. Selangor menyediakan banyak sangat bantuan. Pelbagai inisiatif yang disediakan untuk rakyat di Selangor. Jadi apa lagi yang kamu nak? Betul. Dari segi Islam, kalau kamu milih Islam, rujuk kembali fakta. Tahfiz dan pengurusan tahfiz terbaik di Malaysia di Selangor. Pengurusan masjid terbaik Selangor dan wilayah persekutuan. Yang mana masjid-masjid di Selangor ini gaji imam dibayar mengikut grade. Ini terhebat. Di Kelantan imam seperti part time. Datang subuh dapat allowance. Datang zuhur dapat allowance.